Okey, tak diputus ke? Okay. Dengar tak? Tak diputus ke? Sekarang ni Wah. baru dengar suara. Alamak. Dengar. Okey. Tadi dia punya line internet tadi. Okey. So ayat yang kedua Ayat yang kedua adalah at-talaq maratan. Talak itu ada dua. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Sama ada kamu slide pula tak muncul Ustaz. Saya punya ni pun tak muncul. Kamera saya. Sekejap Dia ada gangguan lain tadi. Ada gangguan lain. Okey, slide. Slide pula tak muncul. Slide. Nampak tak slide? Slide tak muncul Tak ada? Alamak. Macam mana dia tak boleh keluar? Tak nampak slide. Sekejap. Saya cuba keluarkan slide dulu. Slide dia tak nak muncul lah. Pasal dia tak nak muncul ke dia tak cukup tenaga. Anda ada tak slide kat depan? Tak ada Oh, host saya lari ke? Tu ada kat saya dah kot. Ataupun kalau siapa yang boleh masukkan slide kalau tu. No, Amira Hani ke? Amira Hani tukar host kepada saya. Muncul balik. Oh, kuasa saya dirampas no. Dapat kan? Dapat tak? Nampak slide? Saya dah nampak slide dah. Okey, mungkin sebab tadi kot bila line saya putus Ustaz tadi. Dia hilang Ustaz. Okey, so tadi ayat tadi dapat kan? Sempat dapat wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Saya kata tadi bu'ulatuhunna tu suami tu, pasangan itu dia berhak mendapatkan balik isterinya ataupun kembali pada isterinya jika kedua-dua pasangan itu ingin berdamai. Tak? Dan saya cerita tadi adalah isteri terpaksa terima juga suami dia untuk wujud sekiranya walaupun isteri tak mahu dan suami mahu. Masih terpaksa juga. Cuma saya kata alternatifnya isteri boleh nusyuz. Isteri boleh nusyuz. Okey, dalil yang kedua adalah at-talaq maratan. Tolak tu ada dua. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Tolak itu ada dua. Fa imsakum bi ma'ruf. Kalaulah kamu ingin isteri kamu, maka peganglah dia. Imsak ni bermaksud peganglah isteri itu dengan baik. Au tasrihun bi ihsan, ataupun ceraikan isteri itu dengan baik. Di situ bermaksud talak itu ada bermaksud dia nak kekalkan ataupun dia nak lepaskan. Maksudnya kalau nak kekalkan bermaksud dia pergi rujuk. Itu maksud dia rujuk. Dalil yang ketiga adalah
sabda Rasulullah SAW, atani Jibril faqala raji' Hafsah fa innaha sawwamah qawwamah wa innaha zaujataka fil jannah. Rujuklah Hafsah. Rujuklah Hafsah. Nabi bersabda, atani Jibril, Jibril telah mendatangi aku, datang kepada aku. Maka Jibril berkata, raji' Hafsah, ya Rasulullah, raji' Hafsah. Rujuklah Hafsah. Bermaksud dalam hadis ni menunjukkan, Prof, ya, tak dengar. slide tak keluar Prof. Tak dapat slide. Dia jadi hitam. Slide tak keluar pula. Saya cari. Depan saya ada. Muka Prof nampak. Allah, muka saya bahaya. Okey, nampak dah. Dapat dah. Okey. Okey, Kalau tak muncul beritahu Okey, baik Kalau Prof. tidak saya shock sendiri. Okey, Jibril datang Jibril datang berkata, raji' Hafsah, wujudlah Hafsah, fa innaha sawwamah qawwamah. Kerana Hafsah itu adalah kekuatan kamu, sawwamah, orang yang boleh menguatkan kamu dan sebagainya. Wa innaha zaujataka fil jannah. Kerana Hafsah itu adalah isteri kamu di syurga. Di sini kita faham bahawa dari segi secara tak langsung hadis ini menunjukkan Rasulullah pernah bercerai dengan Hafsah. Tak. Dan kemudian Rasulullah telah rujuk Hafsah. Cuma kita janganlah baca hadis ni, teruknya Rasulullah bercerai juga. Tidak. Tapi Rasulullah ni sebagai teladan. Tak, teladan dia rujuk, dia cerai, dia rujuk untuk merujuk pada kita satu hukum. Okey, dan juga sabda berdasarkan kata Ibnu Umar, qala Ibnu Umar annahu lamma talaqa imra'atahu, bahawa ketika mana dia menceraikan isterinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, murhu falyuraji'ha. Selama apabila Ibnu Umar dia mentolakkan isterinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dia berkata kepada Ibnu Umar, dia kata kepada Umar, iaitu ayah kepada Ibnu Umar, murhu, suruhlah dia falyuraji'ha, supaya rujuk isterinya. Jadi ayat Quran ada dua, hadis ada dua yang merujukkan bahawa rujuk adalah diharuskan dalam syarak. Maksudnya suami isteri yang bercerai, dia boleh rujuk isterinya. Okey, apa tujuan rujuk? Apa hikmah? Hikmah rujuk adalah mengelak sesal. Mengelak sesal maksudnya takut menyesal lah. Tak, dia bercinta lama, bukan main, mengorat lama isterinya 5 tahun ataupun 3 tahun belajar kat USM. Saling mengorat antara suami dan isteri. Dalam kerana selisih sedikit hutang baju Melayu tak beli nak raya ni, cerai. Tak? So tak patutlah. Atau isu yang kecil bercerai. So tujuan rujuk adalah untuk mengelak mereka menyesal supaya kembali balik dan hidup damai. So berdamailah suami isteri dan mendapat kebahagiaan. Saya rasa hikmah ni saya tak payah goreng panjang lah. Anda goreng macam mana pun dia betul. Kalau periksa kita terima macam tu lah. Okey, yang penting rukun rujuk. Apa yang perlu ada dalam rujuk? Pertama adalah sirah. Sirah ni adalah kata-kata. Sirah ni adalah ijab dan qabul, kata-kata. Contoh suami kata, saya rujuk awak. Isteri pun kata, ya saya terima. Ataupun dia senyum. Maka itu dikira rujuk lah. Ataupun isteri kata okey. Cuma ada berbeza. Saya tunjukkan di situ ada berbeza rukun rujuk mengikut mazhab. Bagi mazhab Hanafi, dia meletakkan rukun rujuk adalah sirah dan perbuatan. Maksudnya sirah kata-kata, saya rujuk awak, okey. Dan perbuatan. Perbuatan juga boleh jadi rujuk. Contohnya kata Imam Hanafi, kalau suami dia tak kata, mungkin dia kata dalam hati saja, tiba-tiba dia pergi cium bekas isteri dia dalam tempoh iddah. Ulama kata boleh dikira rujuk. Ataupun dia tarik tangan, dia ajak masuk bilik. Itu pun dikira sebagai rujuk. Itu perbuatan. Tetapi mazhab Syafi'i dia nak mesti ada suami, isteri dan sirah. Maksudnya suami dia kena kata kat isterinya, dia kena kata. Itu mazhab Syafi'i. Dia mesti kata, saya rujuk awak. Ataupun saya kembali pada awak. Ataupun awak kembali pada saya. Itu rujuk. Hambali dia meletakkan rukun rujuk adalah suami, isteri dan wat'i. Wat'i ni adalah persetubuhan. Maksudnya suami, isteri dan persetubuhan. Maksudnya kalau isteri dia dan suami itu dan isteri itu bersetubuh, maka itu cukup untuk rujuk. Maksudnya melalui perbuatan jugalah, sama dengan Hanafi. Suami, isteri, perbuatan dan niat. Maliki dia memasukkan niat. So bagi dia walaupun perbuatan itu bersama, bersekududukan apa tak? Bersamalah kan? Bersama
Dianggap rujuk jika ada niat. Itu penting. Sebab tu kalau tak tanya niat, abang subuhi saya ni sebab apa? Saya saja ke, lama tak, ataupun apa? Itu kena tanya. Sebab itu dalam mazhab ni yang paling penting adalah sirah lah rujuk dan suami isteri. So kalau anda nak jawab yang mana? Bagi saya ambil yang Syafi'i lah. Cuma kena ada niat. Perlu ada niat seperti Maliki. Faham? So rujuk mesti ada niat. Kemudian bentuk rujuk. Bentuk rujuk dia ada dua. Talak rajai dengan talak bain. Talak rajai dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Macam tadilah kita bincang dalam rukun rujuk dengan kata-kata. Maksudnya suami kata kat isteri, sayang kita rujuk, maka dia jadi rujuk. Dengan sepakatlah. Maksudnya isteri setuju, mestilah setuju kan. Maka dia akan jadi rujuk. Ataupun dengan perbuatan. Perbuatan bermaksud dia pergi cium isterinya. Dia peluk isterinya tak marah. Tu boleh rujuk. Boleh rujuk. Ini kita ambil daripada pandangan Hanafi tadi. Jadi bagi rujuk yang talak rajai macam ni, tak perlu akad baru. Tak perlu pergi shake hand depan Tok Qadi. Saya terima nikahnya. Tok Qadi kata aku nikahkan kau dengan mas tura bin ni. Tak perlu. Rujuk ni sangat senang. Sebab tu pasangan yang bercerai, kalau dia tidak rujuk dalam tempoh iddah, bagi saya sangat rugilah. Sebab apa? Sebab dia kena akad nikah baru kan. Kan anda tengok drama yang nikah sampai akad nikah berapa kali aku terima nikahnya tak jadi tu. So penatlah. So kalau rujuk senang saja. Suami pergi jumpa isterinya, jom kita rujuk. Isteri kata, ya saya setuju. Rujuk berlaku. Sangat senang kan. Itulah pentingnya rujuk. Tak ada perlu mahal pun, tak perlu. Kalau kena bayar 5,000, 10,000 kan. Sekarang orang letak mahal 10,000 ikut ijazah. Master tinggi lagi 15,000. Ada PhD 20,000. Jeng lah tau. So tak perlu pun mahal, tak perlu pun izin wali. Katakan wali dia tak setuju. Ayah dia kata, hari tu kau cerai anak aku tak akan izinkan kau kahwin lagi. Ataupun kahwin semula dengan anak aku. Tak perlu. Kalau wali tak izin pun, dalam tempoh iddah, bekas suami dia nak rujuk tu sah. Dan tak perlu juga reda ataupun pengetahuan isteri. Reda, maksudnya isteri tak reda. Macam saya kata mula-mula tadi lah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Maksudnya, suami dia lebih berhak pada isterinya. Kalau isterinya tak reda pun rujuk tu sah. Ulama kata rujuk tu sah. Cuma, saya kata tadi ialah isteri boleh nusyuz. Kalau isteri tak suka kat suami dia lah. Dan tanpa pengetahuan isteri pun rujuk sah. Tak? Contohnya, isteri pergi shopping dekat Tesco. Suami datang beritahu ayah mertua dia, kata saya rujuk isteri saya. Isteri kata, ayah mertua dia kata, okey. Isteri tak tahu, balik daripada Tesco, ayah dia cakap, suami awak dah rujuk tadi. So, rujuk tu sah. Tak, macam kahwin biasa pun kan. Majlis kahwin kita, kahwin pertama. Anda semua nanti nak kahwin. Tengah kahwin tu, isteri pergi shopping. Sah tak? Ya, contohnya nantilah anda nak kahwin. Tapi jangan buat macam tu. Anda kahwin nanti, tengah kahwin tu, keluarga suami datang, isteri keluar. Pergi shopping dekat Maiden ke Tesco ke. Sebab nak sambut hari raya contoh. Tak tahu pun, dia kahwin. Sah tak kahwin tu? Sah kan? Sebab yang terima kabul kepada kahwin tu suami. Kan bila Tok Qadi kata, aku nikahkan nikah ni. Suami jawab, aku terima nikah ni. Kan? Semua saksi kata sah. Ada tak Tok Qadi pergi tanya isteri? Biasa adalah Tok Qadi pergi tanya, betul kau nak kahwin dengan dia? Kalau tak tanya pun sebenarnya sah. Itu adalah hanya prosedur biasalah, takut ada isu kahwin paksa dan sebagainya. Tapi kalau kahwin paksa pun sah. Kalau ada wali lah. Itulah sangat mudahnya kahwin sebenarnya. Dan tak perlu ada saksi. Jadi kahwin dengan talak rajai ni, rujuk dengan talak rajai ni adalah sangat senang. Hanya dengan kata-kata saja atau perbuatan saja, rujuk itu telah sah. Rujuk adalah hak suami selama dalam iddah. Suami tak boleh gugurkan hak rujuk. Tadilah yang saya kata, sebab tu isteri pun dia tak boleh nak tolak. Dan suami pun dia tak boleh kata, saya gugurkan hak rujuk saya buang hak rujuk saya. Tidak. Selama mana dalam iddah, dia ada hak. Yang kedua bentuk rujuk talak bain surah ialah apabila habis iddah. Ini yang saya kata, bila habis iddah kena akad baru, kena mahar baru, kena izin wali yang baru, kena izin isteri yang baru. Ini payah. Ini macam kahwin biasalah. Sebab tu rujuk yang paling senang ialah
talak raj'i dalam iddah. Jika rujuk talak bain surah ni, kita kata ini adalah kahwin semula. Bukan rujuk, tapi kahwin semula. So, penatlah nak kahwin semula tak? Kena bayar mas kahwin. Kalau duit banyak tak apa. Kok duit tak ada. Okey. Kemudian talak bain surah. Talak bain surah, apa dia? Iaitu talak yang boleh talak bain surah ialah talak yang dah tak boleh rujuk dah. Sebab rujuk hanya duduk dalam talak raj'i. Anda kena ingat tadi. Dalam slide ni, rujuk hanya dalam talak raj'i. Yang mudah tadi hanya talak raj'i. Apabila rujuk itu, keperluan rujuk itu dalam talak bain surah, so tak boleh rujuk lagi. Dia mesti dengan akad ataupun mahar yang baru. Pertama adalah talak sebelum jima'. Ini adalah 5 ni adalah talak 5 ini adalah talak, kita panggil talak bain surah. 5 ni adalah talak bain surah. Pertama, talak sebelum jima'. Apabila suami dia mentalakkan isterinya sebelum jima'. Bukan ni yang baru kahwin, bukan yang sebelum jima' dah habis haid, tak ada. Ni yang belum kahwin. Yang belum kahwin, yang baru kahwin. Contohnya dia kahwin pagi tadi, pukul 10 dia kahwin, pukul 12 dia cerai isteri dia. Tak ada nak jima' lagi, maka isteri yang macam ni tak ada iddah. Sebab dia belum disetubuhi. Tak. Jadi zarah ataupun kita panggil apa, sperm suami tu tak ada dalam badan isteri. Sebab tujuan iddah ni ialah nak bersihkan rahim. Kalau kita faham dari segi hikmah konsep iddah ni, nak bersihkan rahim daripada sperm suami. Takut masih ada sperm suami, sebab tu kena suci 3 kali tu. Jadi bagi suami yang menceraikan isterinya sebelum jima', so tak ada apa, no point lah. So tak ada iddah. Jadi wanita yang sekalipun dicerai dengan talak satu. Kalau suami kata aku cerai kau talak satu. Cerai hari ni kan. Cerai hari ni pukul 12, kata kahwin pukul 10 tadi. Isterinya tidak ada iddah. Bila tak ada iddah, dia tak boleh rujuk. Katakanlah esok lusa, suami dia menyesal. Ya Allah, nyesalnya aku rugi cerai Zabedah tadi contoh kan. Aku rugi nyesal cerai dia, aku nak rujuk balik. Boleh tak rujuk? Tak boleh. Sekalipun masih kita kata, takkanlah baru seminggu cerai ataupun 2-3 hari cerai dah habis iddah. Dia bukan masalah habis iddah, dia tak ada iddah. Sebab tak ada sperm suami dia dalam tubuh dia tu, dalam rahim dia. So tak ada iddah lah, iddah nak suci tu tak ada. Jadi talak itu kita panggil talak sebelum jima' yang termasuk dalam talak bain surah. Yang kedua, talak raj'i selepas habis tempoh iddah. Ini selepas habis tempoh iddah. Katakan iddah wanita tempoh dia suci, bersih suci daripada haid, katakanlah 3 bulan lah. Kita kata wanita yang sihat, yang biasa normal 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan, jika suami dia tidak rujuk dia, maksudnya dia datang dah 3 kali suci tu habis komplit. Tak. Suami dia tak boleh lagi, bekas suami dia tak boleh lagi nak rujuk dia. Boleh nak rujuk tapi kena kahwin lah. Sebab itu kita panggil talak bain. Dia duduk dalam talak bain surah yang rujuk dengan akad mahar baru. Kahwin balik. Kena kahwin balik. Yang ketiga adalah khulung. Khulung ataupun tebus talak dengan wang dan lain-lain yang bernilai lah. So perceraian secara khulung ataupun tebus talak, dia dianggap bain surah. Sekalipun dalam komitmen khulung tu dia kata, okey saya cerai kamu dengan talak satu jika kamu bayar kat saya RM10,000. Tak. Lepas tu bercerailah. Dia bayar RM10,000, bercerailah dengan talak satu. Tapi talak satu itu, kita tak kira talak satu, kita kira dia khulung. Kita kata kira dia khulung, dia tetap dianggap bain surah. Yang keempat adalah fasakh. Fasakh yang cerai dengan kuasa qadi. Contoh adalah wanita yang diseksa. Selalu dipukul. Hari-hari kena pukul dengan kayu, kena tampar, kena sepak, tak dibayar nafkah. Wanita yang macam ni mengadu kat qadi minta cerai. So qadi dengan kuasa dia, dia boleh cerai seorang isteri itu secara fasakh. Jadi perceraian fasakh, walaupun qadi kata kamu dipisahkan dengan talak satu dan sebagainya, maka dia tetap dianggap talak bain surah. Yang keempat adalah cerai melalui ilak. Ilak suami bersumpah. Tidak sentuh isterinya 4 bulan. Suami kata aku bersumpah, aku tak akan sentuh kamu 4 bulan. Kalau dia betul tak sentuh isterinya selama 4 bulan dan isterinya mengadu, maka jatuh juga talak.
secara ilaq. So semua talak bain surah ini tak boleh kahwin balik melainkan dengan tak boleh kahwin balik ayat saya. Tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk melainkan dengan nikah baru, akad yang baru, mas kahwin yang baru. Rugilah. Dan yang kedua adalah talak bain kubra. Surah yang kubra ni yang lagi besar, iaitu talak sempurna atau penuh, iaitu talak 3 dan li'an. Talak 3 okey lagi. Boleh lagi rujuk tetapi dengan syarat kahwin Cina buta. Tak. Isteri tu kena kahwin dengan orang lain, cerai dengan orang lain dan baru boleh kahwin dengan bekas suami asal. Itu talak 3. Suka dah tu. Nah. Talak li'an adalah talak yang menuduh isterinya berzina. Tapi isterinya menafikan zina itu, maka li'an telah memisahkan. Apabila suami isteri membuat cerai secara li'an, mereka tak boleh kahwin balik selama-lamanya. Ini yang lebih parah lah. Sebab tu hati-hati. Suami kalau nak cerai isteri dengan talak 3, kena fikir panjang. Kalau nak cerai isteri dengan li'an, lagi kena fikir panjang kerana risikonya ialah mereka sukar untuk rujuk kembali semula. Okey, kemudian apa yang diharus semasa raja'i? Semasa talak raja'i itu, kalau ikut Hanafi dan Jumhur, pada asasnya adalah hubungan tu berterusan. Walaupun Jumhur kata putus, tetapi dari segi hukum nama di bawah cerai itu, talak itu tidak sempurna. Tak. Bila talak tu sempurna? Talak itu sempurna apabila bain. Bain ni bermaksud pemisahan yang nyata. Cuma bagi Jumhur yang terputus itulah mesti tinggal di bilik yang berasingan. Tak. Sebab tu sebenarnya bagi golongan yang bercerai talak 1, talak 2 ni dalam tempoh iddah, mereka boleh tinggal serumah. Tak ada masalah. Dia boleh tinggal serumah tapi kena jagalah aurat dan sebagainya. Sebab mereka sebenarnya masih separuh dalam perkahwinan lagi. Sebab talak raja'i ni kita panggil talak yang tidak putus. Tidak putus bermaksud tidak komplit lagi. Talak tu tak komplit lagi. Bila talak tu komplit? Apabila bain. Bila bain? Apabila habis tempoh iddah. Anda kena faham yang tu lah. Bagi cerai talak 1 dan talak 2. Sebab tu mazhab Hanafi, malah Jumhur pun dia bersetuju bahawa semasa tempoh talak raja'i boleh zihar. Seorang suami dia boleh ziharkan isterinya. Zihar tahu kan? Iaitu menyamakan anggota belakang badan isterinya dengan mahram dia. Contoh, ini definisi yang saya baca yang jelas lah, yang biasa orang guna, iaitu kalau suami kata, "Oh, belakang badan awak ini seperti badan mak saya." Tak. Ataupun suami kata, "Oh, tangan awak adalah seperti tangan mak saya." Tak. Dan sebagainya lah. Okey. Zihar ialah menyamakan. Tapi anda kena faham, maksud zihar ni ialah menyamakan dalam konteks untuk bercerai. Bukan puji. Anda jangan tertukar dengan zihar puji. Kalau dia kata, "Oh, mata awak macam mata nenek saya. Cantik." Itu puji. Tak? Tapi kalau dia kata, "Mata awak seperti mata nenek saya," dalam hati dia nak niat cerai. Sebab apa? Tujuan zihar ini ialah untuk niat cerai. Iaitu dia menyamakan anggota badan isterinya dengan anggota badan mahram dia, orang yang dia kahwin, supaya sebahagian daripada badan isterinya itu adalah merupakan sebahagian badan yang mahram dia. Sebab itu ulama memutuskan zihar di situ bermaksud membawa kepada perceraian. Tetapi kadang kita orang Melayu confuse dengan zihar dalam bentuk memuji. Sebab zihar ni asalnya adalah adat orang Arab. Okey. So masa zihar bagi talak raja'i boleh. Boleh sebab dia masih isteri sebahagiannya. So begitu juga dalam masa zihar, masa raja'i boleh ilak. Seorang suami dia boleh kata tak setubuh, tak mahu, bersumpah tak mahu setubuhi isterinya, boleh. Ilak. Habis kalau orang tanya, kenapa dalam tempoh kena cerai talak 1 nak ilak? Ya, sebab dia boleh pergi setubuhi isterinya dalam tempoh talak 1 dan 2, sebab dia akan menjadikan itu sebab kepada rujuk. Kan? Sebab kalau kita ikut pandangan Hanafi tadi, rujuk juga berlaku dengan perbuatan. Tak? Dengan perbuatan. Dengan dia pergi bersama, tidur bersama dengan isterinya. Begitu juga li'an. Li'an juga boleh berlaku semasa talak raja'i, dan tambahan talak juga boleh berlaku semasa talak raja'i. Contohnya dia dah talak 1 isterinya kemarin.
Kemarin dia kata aku cerai kau Zabidah talak dengan talak 1. Hari ni tiba-tiba datang lagi masa dekat time nak berbuka dia datang, geram aku kat kau Zabidah, aku tambah lagi talak 1. Jadi talak tu 2. Nampak tak? Kalau besok dia datang lagi dia kata aku nak tambah lagi talak 1 lagi. Jadi 3. So boleh tambah. Tapi kesannya adalah talak yang dimiliki oleh suami itu akan berkurangan. Apa maksud berkurangan? Katakanlah kalau dia talak isterinya dengan talak 1, dia berpeluang rujuk isterinya selama 2 kali lagi lah untuk dan perkahwinan dia tu, rekod dia berkahwin tu masih talak 1, talak 1. Jadi talak 2 kan. Sebab kalau dia dah full talak 3, bermaksud apabila nak rujuk yang ketiga, contohnya dia kata aku talak kau dengan talak 1, aku talak kau dengan talak 1, aku talak kau dengan talak 1. So yang dah 3, kalau dah 3 bermaksud dia tak boleh rujuk melainkan isteri tu kahwin dengan suami yang lain. Itu risiko dia. Itu risiko dia. Sebab tu boleh tambah talak semasa talak rajai, tetapi risikonya akan berkuranglah hak talak suami dan sukarlah untuk dia rujuk. Okey, apa yang haram semasa talak rajai? Haram istimta'. Kalau ikut Syafi'i dengan Maliki, mazhab Syafi'i Maliki ni dia ketat sikitlah kalau anda tengok perbincangan kita tadi. Hanafi dia longgar sikit kan. Haram istimta'. Istimta' ni bermaksud bergurau senda, bersedap-sedap. Istimta' ni daripada menikmati, daripada perkataan menikmati, saling menikmati. So anda fahamlah antara suami isteri dia nak menikmati apa antara suami isteri tu kan, anda boleh fahamlah. So haram. Dia contoh kalau tak apalah saya tak berlapik sikit anda semua dah balik semua dah. Contohnya saling nak mencium, saling nak peluk-peluk, nak gesek-gesek, itu adalah haram. Semasa talak rajai. Even pandang pun tak boleh. Tapi pandang di sini pandang dengan nafsu lah, ataupun berseronok. Samalah dengan istimta' tu, tak? Yang kedua adalah bersetubuh. Kalau ikut Syafi'i tidak hudud kerana khilaf. Kena bayar mahar misir jika tidak rujuk. Maksudnya suami isteri dalam tempoh iddah talak rajai, apabila mereka bersetubuh, kita tak boleh panggil mereka ini berzina. Sebab apa tak boleh panggil mereka berzina? Kerana mereka ini berada dalam tempoh syubhat. Sama ada mereka berzina itu kerana rujuk ataupun mereka berzina itu kerana nafsu semata-mata. Maksudnya bukan nak rujuk tapi saja nak buat seks. Itu di situlah menimbulkan syubhat, khilaf. Kan kalau kita belajar hudud, tudwaul hudud bis syubhat. Hukum hudud akan diangkat ataupun tidak boleh dilaksanakan apabila wujudnya syubhat. Jadi bagi pasangan yang talak rajai, mereka tak boleh kena hudud lah. Tak boleh kena hudud kerana berzina lah. Tapi jika mereka tidak hujud juga selepas persetubuhan itu, suami kena bayar mahar misil. Sebab anda pun dah belajar tajuk mahar kan. Mahar adalah gantian kepada hak mahkota wanita yang telah duduk bersama itu. Okey. Yang ketiga adalah haram semasa haram pula dah. Jadi isteri tu masih isteri secara separuh yang saya tadi. Jadi seorang isteri masih dapat nafkah masa tempoh rujuk itu, masa tempoh talak rajai itu, talak 1 dan 2 itu, isteri masih dapat nafkah. Contohnya kalau sebulan suami dia bayar 500 sebulan duit makan ataupun rumah sewa 500 sebulan, So isteri masih berhak dapat. Isteri masih berhak dapat nafkah, masih dapat giliran. Kalau suami dia kahwin lebih daripada 1, katakan malam ni malam apa? Malam Selasa dah. Giliran malam Selasa adalah malam rumah Zabidah. So Zabidah akan dapat giliran tu. Suami dia kena datang. Bekas suami tu kena datang tidur di rumah dia. Tapi bukan sebilik lah. Sebab tu talak 1, talak 2 ni sebenarnya dalam tempoh talak rajai, suami isteri boleh duduk satu rumah. Tetapi tak boleh duduk satu bilik lah. Sebab mereka separuh bercerai, separuh kahwin. So pakaian kena sedia. Kalau dia tak rujuk lagi dah tempoh iddah dan nak seminggu lagi nak raya, suami wajiblah beli pakaian baju raya, sediakan rumah dan sebagainya. Malah isteri yang dalam tempoh iddah rajai boleh dapat harta pusaka. Katakanlah dah suami dia cerai isteri dia, talak 1. Seminggu ataupun sebulan lepas cerai itu suami dia mati. Maksudnya isterinya kena cerai tadi talak 1 kan, dan suami dia mati, meninggalkan berjuta-juta duit. Contoh, adakah isteri itu dapat harta pusaka? Ya,
dia dapat harta pusaka sebab dia masih dalam iddah talak raj'i. Ni ramai orang salah ni. Ramai orang Melayu bila cerai saja, mati suami, tak bagi dah, kamu dah kena cerai, nak apa lagi tamak harta. Dia bukan kena faham kena faham adakah cerai itu talak raj'i atau tidak. Kalau dia cerai talak bain, okey, fine. Dia memang tak dapat harta pusaka. Tapi kalau isteri tu dicerai dengan talak raj'i, 1 atau 2, dia masih dapat harta pusaka. Dan dia tak perlu keluar rumah. Rumah tu macam saya kata tadi lah, rumah tu adalah nafkah bagi dia, kan. Seorang isteri dicerai dengan talak 1. Suami tak boleh kata, pergi balik keluar daripada rumah ni rumah aku. Habis carilah rumah satu kat isteri selama tempoh iddah itu. Okey, sebab dalam tempoh iddah suami masih wajib bayar nafkah. Nafkah dia ada nafkah makan, nafkah pakaian, nafkah rumah, nafkah perlindungan. Tu kena ingat suami. Sebab tu hati-hati suami nak cerai isteri, bukan bermaksud cerai itu settle. Settle everything, tak ada. Anda masih ada tanggungjawab. Okey, khilaf dalam isu wata'i. Dalam isu bersetubuh ni ada ulama berbeza pandangan. Maliki dia kata tidak perlu bayar mahar dan tiada hak sekalipun tiada niat rujuk masih isteri selama iddah. Sebab Maliki dia kata isteri ni masih separuh isteri, so tak perlu bayar mahar dan tiada had. Had tu maksudnya hudud lah, tiada hudud sekalipun tiada niat wujud. Ini pandangan Maliki. Tapi tadi yang paling ketat Syafi'i lah. Pandangan Hanafi dan Hanbali berkata tidak haram istimta', harus keluar, setubuhi, bermusafir dan tiada giliran. Kerana menggunakan istilah ba'lan tadi. Bu'ulatuhunna ahaqqu biradihina fi zalika in aradu islaha. Jadi kalau ikut Hanafi, Maliki dan Hanbali, boleh suami isteri itu setubuhi isteri yang dalam keadaan talak raj'i ini. Cuma sebenarnya adakah dia setubuhi itu atas dasar nak rujuk ataupun saja-saja nak setubuh kerana nafsu. Sebab di sinilah pandangan yang paling selamat lah bagi saya adalah pandangan mazhab Syafi'i lah, kerana ia menjaga maruah isteri. Maksudnya suami jika dia setubuhi isterinya mestilah dengan niat untuk rujuk. Jika dia setubuhi isterinya bukan dengan niat untuk rujuk, ketika masa iddah cerai talak 1 atau talak 2, dia akan memberi penganiayaan pada isteri lah, sebab isteri mengharapkan rujuk. Kalau tidak, mereka tidak akan bersama. Okey, sebab itu walaupun ada khilaf di kalangan mazhab, tapi pandangan yang paling selamat adalah pandangan mazhab Syafi'i. Okey, syarat rujuk. Syarat rujuk untuk menjadikan rujuk itu sah, rujuk itu berjaya, dia mesti ialah ahli dalam rujuk. Ahli dalam rujuk, ahli ni bukanlah isi borang ahli. Ahli ni dalam bahasa Arab bermaksud layak lah. Dia seorang yang layak untuk rujuk. Pertamanya dia beragama Islam. Dia beragama Islam, dia baligh, dia berakal. Kalau katalah seorang suami itu dia mula Islam, kemudian dia murtad, maka dia tak boleh rujuk. Dia tak ada hak lagi untuk rujuk. Suami yang tidak baligh tak boleh juga rujuk. Timbul isu, ada soalan tak? Boleh ke kahwin tak baligh? Boleh kan? Anda dah belajar bab kahwin itu, boleh kahwin tak baligh sah dengan syarat melalui persetujuan wali. Ataupun ahli dalam rujuk adalah berakal. Dia mesti berakal. Tiba-tiba gila. Katakan bila dia bercerai, dia jadi gila. Jadi insane. Jadi tak betul. Biol dan sebagainya. Maka tak sah dia rujuk. Dan sah rujuk jika dia berada dalam ihram haji, ihram umrah, ataupun dalam ketika maradil maut. Maradil maut ni sakit nak mati. Sakit tenat. Ataupun dia tu safih. Safih ni bodoh lah. Bodoh yang tak erti. Bodoh tak erti. Bukan jahil bukan tak masuk you tu bodoh tak. Safih ni kita kata apa dia bodoh lah. Dia apa istilah safih? Kita kata seorang yang bodoh. Contohnya kita bagi RM50, dia bagi balik kat kita RM50 juga. Contoh. Kalau kita beli barang, dia jenis yang tak pandai, ataupun wali bagi si gila. Sah So maksudnya rujuk ni mesti seorang yang layak dengan beragama Islam, baligh dan berakal. Yang kedua, syarat rujuk adalah mesti talak raj'i. So tadi talak bain tak boleh. Mesti dalam iddah dan daripada nikah yang sahih. Mesti dalam iddah. Isteri tu masih dalam iddah 3 bulan sekurang-kurangnya. Tanya isteri lah, sebab iddah ni hak isteri. Isteri yang tahu bila iddah dia habis dan dari nikah yang sahih. So
perkahwinan dalam nikah yang palsu, nikah sindiket, nikah yang tak sah, nikah yang apa semua tu tidak diambil kira lah. Sebab kita bincang rujuk daripada nikah yang sahih saja. So kalau nikah tu tak sahih, cerai pun tak sahih kan. Okey. Yang ketiga adalah isteri yang tertentu. Isteri yang tertentu. Kalaulah katakan suami tu dia ada banyak isteri, dia ada 4 isteri. Dia mesti tertentu dia nak rujuk. Dia tak boleh kata, aku akan rujuk salah seorang daripada kamu. Tak, dia ada 3 isteri, dia tunjuk kat isteri dia 3-3, dia kata salah seorang daripada kamu saya nak rujuk hari ni. Siapa dia? So rujuk tu tak sah lah kalau tak tahu siapa dia. At least dia kena beritahu. Kawan-kawan dia kata, okey saya akan rujuk dengan isteri saya yang ada tak lalat atas hidung. So memang ada lah kan. Tiba-tiba dua-dua ada tak lalat atas hidung. Kalau dia kata salah seorang, tu masih tak tertentulah. So isteri ni tidak disyaratkan dengan redha isteri tahu atau ada saksi lain. Yang ni kita dah bincang tadi. So tak ada. Yang keempat adalah syarat rujuk adalah mujizah. Mujizah ni bermaksud serta-merta. Tak boleh bersyarat dengan perkara mendatang. Contohnya saya nak rujuk dia jika petang ni hujan. Tak boleh. Dia tak boleh ada sebab mendatang. Kalau talak, anda belajar talak dengan Dr. Atik, kita boleh sandarkan talak dengan sebab mendatang. Tak, contohnya jika bas ni berhenti, jatuh talak 1. Kalau petang ni hujan turun, jatuh talak 1. Ya. So kalau hujan turun, talak tu jatuh 1. Tetapi rujuk tidak. Rujuk tidak boleh disandarkan pada sebab yang mendatang. Sebab tu mujizah ni dia mesti secara langsung. Mesti serta-merta lah. Contohnya saya rujuk awak. Dia tak boleh berkait. Ataupun dia tak boleh kata saya nak rujuk sebulan. Tak boleh. Sebab dia akan jadi macam nikah muta'ah. Kan? Nikah muta'ah. Nikah kontrak. So tak boleh. Okey, kemudian dari segi pengiraan iddah. Sebab untuk bincang ni ialah untuk tentukan tempoh iddah. 3 mazhab yang saya bentang ni adalah mempunyai berbeza pandangan tentang tempoh iddah. Bagi mazhab Hanafi, tempoh iddah yang paling dia panggil apa? Minimum iddah untuk rujuk adalah 60 hari. Macam mana? Sebab Hanafi dia berpandangan iddah ialah 3 kali haid. Tak. Kita mazhab Syafi'i iddah adalah 3 kali suci. So anda tengok cara saya kira ini adalah 10 yang pertama ini adalah haid yang pertama. Ketika isteri yang diceraikan datang haid, kurang-kurangnya 10 hari. Minimum haid bagi Hanafi dia kata 10 hari. So haid yang pertama dia kira 1 kali haid. Kemudian 15 hari adalah suci. Kemudian datang haid yang kedua 10 hari lagi. Kemudian suci 15 hari. Kemudian datang haid ketiga ialah 10 hari. Habis haid yang ketiga barulah isteri itu dikatakan telah habis tempoh iddah. Jadi kiraan ini menjadi 10 campur 15 campur 10 campur 15 campur 10 dia jadi 60. Bermaksud 60 hari minimum iddah. Lebih kurang 2 bulan. Maksudnya minimum iddah bagi seorang wanita bagi mazhab Hanafi adalah lebih kurang 2 bulan. Bagi mazhab Maliki pula sama dengan pandangan mazhab Syafi'i iaitu iddah adalah 3 kali suci. Hanafi dia kata 3 kali haid, kita 3 kali suci. So 1 kali suci sekurang-kurangnya adalah 1 minit ataupun sesaat. So katakanlah isteri itu dalam keadaan suci. Kita pun suami pun cerai dia. Lepas jatuh je talak cerai, kata cerai, isteri datang haid. Maksudnya sempat dia kira sebagai cerai ketika suci tadi. So kemudian 15 hari suci, kemudian sekurang-kurangnya 1 sesaat juga habis haid. Ni tak tahulah wanita yang paling kurang darah haid lah kot. Keluar setitik je habis, terus suci. So minimalnya dia hanya 30 hari. Bagi Syafi'i suci satu hari apa? Satu hari sekurang-kurangnya satu hari juga ataupun 1 hari juga dan kemudian 15 hari suci, kemudian 1 hari 15 hari suci, 15 hari haid. Saya sini tak ada haid sama dengan ni bermaksud dia suci kemudian datang haid kemudian suci bermaksud dalam 32 hari. Suci sebab suci lebih lama daripada haid kan. Minimum Syafi'i dengan Hambali haid dia 1 hari.
Satu harilah. Maliki satu lahzah, satu saat. Kalau anda tengok. So suci, kemudian datang haid 1 hari, kemudian suci 15 hari, kemudian datang haid 1 hari. So 32 hari 2 lahzah. Anda tengok tu. Apa yang penting bila kita bincang ni? Jangan pening kepala nak kira. Cuma kita kata apa penting kita bincang minimum iddah ini hari ini adalah untuk melihat berapakah tempoh minima seorang wanita itu habis tempoh iddah. So kalau Maliki Syafi'i kurang-kurang sebulan. Sebulan. Bermaksud suami jangan fikir banyak sangatlah kalau nak rujuk. Cepat-cepat rujuk isterinya supaya tidak menyebabkan dia terpaksa nikah lain. Tu rugilah noh. Rugi. Okey, kemudian ini saya mudahkan lagi lah. Lebih kurang dalam tempoh 30 hari lah. 30 hari sebab suci haid ni kita kira daripada hari yang terakhir lah kalau dia kira. So hati-hati suami untuk rujuk, tempoh itu kadang tidak lama. Kemudian rujuk yang kedua adalah rujuk yang susah sikit bagi cerai talak 3 ataupun kita panggil nikah tahlil. Nikah tahlil ada dulu pelajar dia jawab dalam soalan profesor, nikah tahlil ialah dengan melakukan tahlil. Salah bagi saya dia mesti pelajar tu dia baca saya punya slide tapi dia tidak tahu maksud. Okey, anda kena tulis itu. Tahlil bermaksud menghalalkan. Tahlil ni dalam bahasa Arab. Tahlil bermaksud menghalalkan. Nikah untuk menghalalkan akibat talak 3 itu. Itu maksud nikah tahlil. Nikah tahlil bukan nikah buat tahlil. Itu salah. Nikah tahlil ialah nikah untuk menghalalkan hubungan suami isteri yang bercerai dengan talak 3. Jadi apa peraturan dia? Apa undang-undang dia? Bagi suami isteri yang cerai dengan talak 3, kita berdasarkan ayat Quran, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Fa in talaqaha, sekiranya kamu menceraikan isteri kamu, fala tahillu lahu, tidak halal lagi bagi kamu selepas itu. Halal. So tahlil ni kita ambil daripada perkataan inilah, kita nak menghalalkan. Fala tahillu. Tahillu ni bermaksud tidak halal. Tidak halalkan lagi kamu untuk bersama dengan isteri kamu itu. Hatta tankiha zaujan ghairahu. Sehinggalah kamu mengahwini isteri yang lain. Ataupun ayat dia, sehingga wanita itu mengahwini isteri suami yang lain. Itu. Hatta sehingga tankiha. Wanita itu mengahwini zaujan. Suami yang lain ghairahu. Selain daripada suami dia itu. Maksudnya, perkahwinan ataupun rujuk untuk cerai talak 3 adalah isteri itu mesti berkahwin baru dengan suami yang baru dan perkahwinan itu mesti niat untuk selama-lamanya. Sebab kalau kita kata kahwin baru seminggu dah cukup, dia akan jadi cerai nikah mut'ah kan? Dia akan jadi cerai nikah mut'ah. Dia akan jadi kahwin kontrak, tak sah dari segi Syafi'i. Jadi dia kena kahwin yang baru untuk selamanya. Dia kena niat selamanya. Walaupun dalam hati dia niat sekejap. Tapi niat dalam hati tak apalah, tidak. Tapi kalau dia tuturkan, dia jadi tak sah. Dengan suami yang lain dan nikah itu sahih. Bukan nikah bawah jambatan dan sebagainya. Dan mesti berlaku persetubuhan. Maksudnya betul-betul dia nikah. Betul-betul dia memang nak nikah lain. Kemudian bercerai. Sebab apa? Berdasarkan dalil ni, faqala limra'atin Rufa'ah al-Qauzi. Dikatakan, Nabi berkata kepada isteri Rufa'ah al-Qauzi, aturidina an tarji'i ila Rufa'ah. Adakah kamu ingin kembali rujuk kepada Rufa'ah? La, Nabi kata jangan, jangan kamu rujuk kepadanya hatta sehinggalah tazuki asilatahu, kamu merasa kemanisannya, wa yazuku asilataki, dan dia juga merasa kemanisan kamu. Maksudnya bersetubuh. Maksudnya sehingga kamu bersetubuh dulu dengan suami baru. Maksudnya dalam menghalalkan nikah tahlil ini, nikah bagi menghalalkan suami dan isteri yang cerai talak 3 adalah isteri mesti kahwin dengan suami yang baru dengan niat kahwin itu selama-lamanya, bersetubuh dengan suami itu, dan kemudian gagal di pertengahan jalan, barulah suami itu boleh kahwin dengan kahwin dengan bekas isterinya itu. Cuma timbul isu hari ini adalah Cina buta yang kita bincang hari ini adalah talak yang perkahwinan yang dirancang. Tak. Sebab tu jumhur dia berpandangan
perkahwinan dengan syarat tahlil Cina buta adalah haram di sisi jumhur, tetapi makruh tahrim bagi Hanafiyah kerana mereka berpakat. Tak. Qaulu Ibnu Mas'ud kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhallil wal muhallalah. Rasulullah melaknat golongan yang muhallil, yang cuba menghalalkan perkahwinan sedemikian, dan muhallalah, orang yang bersubhat dalam itulah, yang bersubhat untuk menjadi Cina buta, dan orang yang mengupahnya. Sebab dia pakat. Cuma dia tidak mention lah. Sebab kalau dia mention dalam syarat kahwin itu tak sah lah, sebab dia letak tempoh. Jumhur mengatakan nikah fasid. Hanafiyah pun juga mengatakan syarat itu fasid, tapi nikah tu sahih sebab syarat dia meletakkan tempoh. Sebab itu bila dibincang hari ni pun, apabila seorang itu nikah untuk Cina buta, jangan sebut tempoh. Kalau sebut tempoh tak sah. Tapi niat itu adalah niat yang tidak baik lah. Tapi itulah yang berlaku hari ni. Macam mana nak buat? Masing-masing dah gila talak bila bercerai. Sebab tu nasihat saya senang saja kepada pasangan yang sebegini adalah hati-hati nak bercerai. Sebab tu bila nak bercerai ni hati-hati. Bila bergaduh hati-hati. Jangan mudah melafazkan talak sehingga terus kepada 3. Mulakan dengan yang pertama. Tapi kalau boleh jangan bercerai lah. Tak, mengorak susah, bayar duit mahal payah, tiba-tiba bercerai. Tak. Okey, jadi kesimpulan dia kalau kita boleh simpulkan adalah talak 1 dan talak 2 boleh rujuk tanpa akad dan iwad, tanpa mas kahwin. Sangat mudah. Tapi bagi talak 1 dan 2 yang telah habis tempoh iddah tadi, ataupun talak sebelum setubuh, ataupun talak secara khulu', fasah dan ilaq, iaitu talak yang telah berada di dalam kategori talak bain surah, dia akan boleh rujuk hanya dengan kahwin semula. Ini yang rugi ni, kahwin semula dengan akad dan mas kahwin yang baru, dengan izin wali yang baru, dengan izin isteri yang baru. Dan talak 3 hanya boleh rujuk setelah isteri itu berkahwin dengan suami yang lain untuk tempoh selama-lamanya. Jadi itu yang saya rasa anda akan dapat dari sudut rujuk yang kita akan bincang dalam perkahwinan Islam. Okey. So saya rasa anda boleh dapat maklumat tentang rujuk yang okey. So semua nota ni ada dalam e-learning ni. Semua nota ni ada dalam e-learning. Saya rasa anda boleh dapatkan. Kalau saya rasa saya dah masuk kod. Nanti saya cek balik. Tapi kalau anda cek tidak ada, anda beritahu saya lah. Tapi saya rasa saya ada masukkan. Okey, so semua dapat apa yang saya ni, dan saya akan cuba untuk bincangkan untuk masukkan rakaman ni kepada pelajar yang mungkin tak dapat ikut sertalah dalam sesi kita ni, mungkin kerana line tak elok lah. Line saya pun tadi pun putus tak. Okey, so ada soalan? Saya nak tengok chat tak boleh ni. Lahzah tu tempoh yang seketika. Lahzah tu tempoh dia seketika. Tempoh yang sekejap. Ada ulama mengatakan lahzah itu adalah sesaat. Itu lahzah. Ada soalan lagi? Saya nak tanya. Ya. Kan kalau tengok yang minima iddah tu, contohnya mazhab Syafi'i kan, tempoh suci dia yang minima tu 1 hari. Tempoh haid dia tu kan minima 1 hari, tapi kalau macam tempoh haid tu 1 hari. Tempoh haid tu kan maksudnya kalau macam dia haid tu 10 hari ke, jadi ikut haid dia lah kan. Maksudnya bukan ikut minima lah. tu kan. Yang ni yang tempoh minima yang kita bincang itu adalah jika keadaan yang paling minima. Maksudnya kalau kita nak nilai isteri ni paling pendek bila, tapi dia bergantung pada isteri. Kita tak itu tempoh untuk perkiraan. Maksudnya kalau seorang suami lah, kalau dia nak bayangkan bila isterinya habis haid, dia boleh kira sifir macam tu lah. Tapi dalam perbincangan mahkamah, contohnya isteri ada say, isteri ada kata-kata dia boleh beritahu dia masih ada haid. Sebab tu ada setengah wanita yang saya dengar yang haid dia tak teratur, dia boleh sampai 4 bulan.
Bagi wanita yang haid dia tak teratur lah, dia boleh sampai 4 bulan. So setiap hukum tu dia mengikut isteri tu, dia mengikut wanita. Dia tak boleh kata oh awak kena edah 3 bulan lah, awak kena edah 2 bulan. Tidak, dia ikut isteri tu. Kalau isteri tu edah dia konsisten, mungkin dia 3 bulan memang konsisten. Tak. Tapi ada wanita yang dia tak konsisten, dia mungkin sampai 4 bulan ataupun mungkin 5 bulan. Dia bergantung sebab kita ikut haid. So kalau lagi haid dia tak datang, kita tak panggil dia 3 kali haid lah kan. Salah satu kuruk tu. Macam mana pula tempoh edah bagi wanita yang haidnya tak normal? Haid dia tak normal, dia kena ikut haid jugalah tapi ikut tempoh yang panjang. Ada datang haid 6 bulan sekali, Masya Allah. So kalau 6 bulan sekali tempoh haid dia, bermaksud dia kena ikut tempoh yang paling lama lah. Sebab ulama pun ada bincang kan, tempoh paling lama berapa hari? 15 hari ke apa? Dia ada tempoh 1 hari paling pendek, 15 hari paling lama kan, tempoh haid. Kalau tak salah saya mazhab Syafi'i lah sebab saya tak ada haid ni. Jadi kita akan pegang yang majoriti. Kita tak pegang lah 6 bulan. Ini bagi saya dia berpenyakit lah. So kita akan pegang pada maksimum tempoh haid dia 15 hari. Maksudnya siapa yang datang lepas tu kita panggil darah darah istihadah kan. So kita akan kira berdasarkan maksimum juga. Okey, nampak? Haid ni kita akan bincang banyak juga dalam bab iddah nanti. Esoklah kot. So, okey, boleh So kita sambung kuliah kita esoklah pukul 12 pula. Boleh So, okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan selamat berpuasa. Terima kasih Doktor. Okey, sama.